Saya Nur Airin Nabila binti Zulkafi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Simpang Pulai. Saya merupakan salah seorang Junior Head Ambassador Opera. Tajuk projek saya pada kali ini ialah kenapa perlu buang sedangkan boleh dikitar semula. Sebagai seorang Junior Health Ambassador Opera, saya bertanggungjawab dan berkongsi ilmu untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang 3K dan 3R. Selain itu, menerangkan tentang 3K dan 3R yang telah dipelajari kepada rakan-rakan sebaya di sekolah. Akhir sekali, menerapkan amalan 3K dan 3R dalam kehidupan. Tujuan utama kita semula ialah jika amalan kita semula ini diamalkan, nescaya sedikit sebanyak dapat membantu mengurangkan sisa-sisa buangan dan sekaligus dapat mengurangkan penggunaan ruang bagi menempatkan sampah-sampah untuk dilupuskan. Justru itu, ia memberikan impak yang baik kepada negara bagi mengatasi permasalahan pembuangan sampah yang tidak terkawal. Ia juga dapat mengurangkan perbelanjaan negara bagi mengatasi isu pembuangan sampah ini. Kita semua adalah sebahagian daripada ekosistem planet ini dan kita telah menyebabkan kerosakan teruk padanya melalui penebangan hutan, kehilangan habitat semula jadi dan degradasi tanah. Mempromosikan penggunaan ekosistem kita yang mampan dan memelihara biodiversiti bukanlah satu punca. Ia adalah kunci kepada kelangsungan hidup kita sendiri. Dengan adanya penanaman healthy garden, ia dapat melindungi, memulihkan dan menggalakkan penggunaan ekosistem daratan yang mampan, mengurus hutan secara mampan, memerangi penggurunan dan menghentikan dan membalikkan degradasi tanah serta menghentikan kehilangan biodiversiti. Good Health Well-being merupakan matlamat baharu untuk kesihatan baik di seluruh dunia, menggalakkan gaya hidup yang sihat, langkah pencegahan dan penjagaan kesihatan yang moden dan cekap untuk semua orang. Dan akhir sekali, quality education. Ia adalah kunci kepada kemakmuran dan membuka dunia peluang, membolehkan setiap daripada kita menyumbang kepada masyarakat yang progresif dan sihat. Pembelajaran memberi manfaat kepada setiap manusia dan harus tersedia untuk semua. Memastikan pendidikan berkualiti inklusif dan saksama serta menggalakkan peluang pembelajaran sepanjang hayat untuk semua. Pembuatan baja kompos ini dilakukan supaya dapat membekalkan nutrien kepada pokok tanaman di mau purut. Selain itu, memberikan pendedahan kepada orang ramai supaya menggunakan sisa-sisa makanan sebagai baja kompos yang menjimatkan kos. Akhir sekali, dengan adanya pembuatan baja kompos, pencemaran bau dari sisa-sisa makanan dapat dikurangkan. Sepanjang projek saya dijalankan, saya menggunakan cartagan untuk menerangkan hasil kerja projek saya. Pada minggu pertama dan kedua, kami telah mengadakan mesyuarat bagi melaksanakan projek. Sehingga minggu keempat, saya telah mencari idea dan bahan. Pada minggu keempat hingga ke-12, proses penanaman anak pokok 5 purut dilakukan. Pada minggu ke-5 dan ke-8, proses menjaga pokok 5 purut serta pemberian baja kompos dilakukan. Pada minggu ke-8 hingga 14, pokok 5 purut telah mengeluarkan hasil tanaman segar selepas pemberian baja. Mula-mula, masukkan kulit bawang. Kemudian, masukkan kulit telur yang telah dikisar. Seterusnya, tuangkan air basuhan beras. Akhir sekali, tuangkan air basuhan ikan. Baja ini haruslah diperam selama seminggu. Setelah diperam selama seminggu, kita haruslah menambahkan 2 jar air untuk menjadikan baja itu tidak pekat. Dengan pemberian baja kompos ini, ia dapat membekalkan nutrien kepada tanaman, sayuran serta tanaman bunga.
Pemberian baja kompos ini haruslah dilakukan seminggu sekali kepada tanaman. Baja kompos ini bukan sahaja digunakan untuk tanaman sayuran, malahan boleh digunakan kepada pokok-pokok yang berbunga. Ini merupakan hasil-hasil tanaman selepas menggunakan baja kompos. Secara amnya, kita semula adalah suatu perkara yang harus diberikan perhatian. Ini adalah kerana ia akan membawa pelbagai kesan negatif pada masa depan jika tidak melakukannya. Oleh yang demikian, setiap lapisan masyarakat haruslah bertanggungjawab bersama untuk menjayakan amalan kita semula. Sampah sarap yang telah dikumpul harus ditikar semula supaya ia dapat digunakan semula atau menjimatkan jangka hayat tapak perusahaan. Maka sampah tersebut harus diuruskan dengan lebih sistematik. Kita semula mampu mengurangkan kadar pencemaran di samping dapat menjimatkan tenaga. Ini kerana penghasilan barangan yang menggunakan bahan mentah akan menyebabkan pencemaran dan meningkatkan kadar guna tenaga. Pendek kata, kita semula dapat menjimatkan kos tenaga sekaligus mengurangkan penggunaan tanah yang tinggi sebagai tapak pelupusan serta penggunaan asli bagi mendapatkan barangan tertentu. Penggunaan botol lama dalam penanaman ini digunakan semula untuk dijadikan pasu. Hasil pokok yang tumbuh subur boleh diberikan kepada jiran untuk kegunaannya. Tanaman ini haruslah diletakkan di tempat teduh selama beberapa minggu. Penanaman ini juga harus diberikan baja kompos untuk mengekalkan kesuburan. Dari aspek 3K, ia tidak menggunakan sebarang bahan kimia dalam penggunaan baja kompos. Ini merupakan tong sampah kitar semula dan cara penggunaannya. Terdapat 3 warna tong kitar semula iaitu biru, coklat dan jingga. Kegunaan tong sampah kitar semula warna biru ialah kertas. Seperti semua kertas berwarna dan tidak berwarna. Contohnya akhbar, majalah, buku, helaian kertas katalog, risalah, kalender, kad, sapu surat dan kotak kadbod. Manakala, kegunaan tong sampah kertas semula warna coklat ialah kaca. Seperti semua kaca berwarna dan tidak berwarna. Contohnya botol minuman ringan, balang makanan, botol vitamin dan botol kosmetik. Akhir sekali, kegunaan tong sampah kertas semula warna jingga ialah tin aluminium, tin keluli dan plastik. Contohnya semua jenis aluminium dan tin keluli seperti tin minuman ringan dan bekas makanan. Apa itu 3R? 3R mewakili untuk reduce, reuse dan recycle. Kitar semula ditakdirkan sebagai memperolehi atau mendapatkan semula bahan buangan seperti kaca, plastik, kertas, aluminium atau sebagainya yang mana ia kemudiannya dikumpul, diasingkan dan diproses semula kepada produk asal atau produk baru yang lain. Kitar semula merupakan satu proses yang memaksimumkan penggunaan sisa pepejal dan juga menjimatkan tenaga.
Bak kata pepatah, berbudi pada tanah, tanah takkan menipu.